Kita nak buat sesuatu bisnes, jangan hanya terpesona kepada yang indahnya saja, yang berjayanya saja. Dalam dunia bisnes, kalau tidak ada cabaran, itu bukan dunia perniagaan, kan? Setiap cabang perniagaan dia mempunyai cabaran-cabaran yang tersendiri mengikut corak perniagaan tersebut. Macam saya telah pun menceburi beberapa jenis perniagaan. So setiap jenis perniagaan tu ada cabaran yang tersendiri. Mula sekali saya buat Lisa Formula, kan, produk kesihatan. Cabaran masa dulu menubuhkan produk kesihatan, masa tu semua orang berebut untuk pergi kepada kempen pengiklanan yang sangat agresif. Melalui majalah dulu, majalah Minggu Wanita, TV3, Wanita Hari Ini, MHI dan sebagainya. Masa tu siapa saja nak buat bisnes tu mesti ada peruntukan bajet untuk iklan yang sangat besar, otherwise dia tak boleh bersaing. So saya melalui fasa tu dan alhamdulillah saya berjaya melalui cabaran tu. So lepas tu bila saya buat produk Hajabah, kan, saya antara yang pioneer masa buat produk Hajabah. Saya ingat sebelum saya boleh kata ada cuma sahabat saya punya brand Al Munawarah, kan. So lepas tu saya masuk dan diikuti oleh lain-lain brand Ariani dan sebagainya. Masa awal-awal tu the first, I think maybe dalam 4 years, saya menikmati dunia fashion yang sangat comfortable, sangat mewah, bisnes yang sangat bagus. Tetapi cabaran saya, that could be one of the failure yang menyebabkan akhirnya saya membuat keputusan untuk menutup Hajabah, Umrah Hajj, WOJ Muslimah Brands Outlet dan lain-lain. Adalah kerana kemunculan pasaran online yang sangat pesat, terutamanya apabila ia dimonopoli oleh golongan muda, kan, golongan anak-anak muda, gadis-gadis. Masa tu kempen pengiklanan sudah berubah. Dia tidak lagi macam old school dulu, kan, dalam majalah beli iklan, kan, fashion show, tapi dia lebih kepada creativity di dalam bisnes online. Masa tu anak-anak muda come up with fotografi, kan, lepas tu dengan model-model yang sangat cantik, kempen-kempen iklan restock lah, stok habis lah segala-galanya, yang sangat memfokuskan hal-hal fotografi, hal-hal model, yang masa tu membuatkan dunia fashion muslimah terutamanya become very challenging. Lepas tu selain daripada dia become very challenging, sangat ramai orang memasuki dunia fashion muslimah at one time. Online tak usah cerita, tetapi di bazar-bazar, contohnya di pasaran terbuka, tiba-tiba masa tu ramainya warga asing, especially daripada Pakistan, India, yang datang ke Malaysia. Mereka membawa bersama pekerja-pekerja mereka dan diorang buat jahitan pukal. Dia orang sewa rumah, sewa flat, letak dekat 20 orang pekerja-pekerja India, pekerja-pekerja Bangladesh, pekerja-pekerja Pakistan yang buat jahitan secara pukal, dan akhirnya mereka memasarkan pasaran busana muslimah, tudung-tudung ni sangat murah di pasaran. Dan masa tu kalau kita pergi, kan, di Masjid India contohnya, kita dah tak jumpa dah kedai-kedai orang Melayu ataupun kedai-kedai orang Cina. Hampir kesemuanya daripada bazar-bazarnya, arcade-arcade-nya, kedai-kedainya, kita tengok seolah-olah kita berada di mungkin Pakistan atau India, kan, yang berdiri-berdiri di dalam tu. Kalau wanitanya mungkin wanita Indonesia, tapi yang lelaki-lelaki semuanya lelaki Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. Dan masa tu dia memberikan satu tamparan yang sangat hebat kepada dunia perniagaan busana muslimah di Malaysia, terutamanya oleh orang-orang yang seperti saya, kan, yang awal-awal yang masih buat
tudung di kilang-kilang yang bertaraf antarabangsa yang membayar kos yang sangat tinggi, So bila adanya competition daripada mereka-mereka ni kan yang datang dan ambil upah menjahit satu tudung hanya RM1 dan mereka jual tudung RM5 berbanding kita jual tudung RM50 kan. So dan juga persaingan daripada bisnes-bisnes online yang sangat kreatif ini. So itu adalah cabaran saya masa saya buat hajah pada umrah haji yang sangat besar, di mana akhirnya saya melihat apabila fashion busana muslimah itu terlalu melimpah, terlalu mushrooming, terlalu ramai pemain-pemainnya kan, peniaga-peniaganya. So saya akhirnya merasakan saya tidak mampu untuk mungkin bersaing dengan generasi baru, juga tidak mampu untuk bersaing harga dengan peniaga-peniaga warga luar ni kan. Dan saya juga tidak mahu berkompromi dalam kita punya standard of quality. So akhirnya, dan disebabkan juga masa tu ada GST yang memberikan impak yang besar kepada kos bisnes saya. So akhirnya saya putuskan untuk menutup, keluar daripada dunia fashion. Walaupun hajabah at one time kan saya ada di hampir semua shopping mall, termasuk Dasuria, KLCC, Pavilion, Alamanda, Sunway, Bangsa Shopping Complex kan. Tapi akhirnya saya putuskan setelah saya study pasaran, saya fikir macam ni tau. Saya sudah meretasi satu lautan yang sangat luas dengan penuh jayanya. Saya telah pun mengail dan memuka ikan yang besar-besar, yang banyak-banyak untuk beberapa tahun tanpa banyak pesaing kan. So tiba-tiba laut saya tu dipenuhi oleh nelayan-nelayan kecil besar yang depan belakang, yang saya rasa macam saya sudah tidak ada ruang sangat untuk bergerak. Laut itu terlalu penuh. So dengan airnya yang berkotak, so saya fikir sebelum saya karam di laut itu, sebelum apa-apa hasil muatan yang saya dah dapat di kapal itu tenggelam dan karam bersama saya sekali. So saya akhirnya mendayung untuk pulang. Dan saya masa terfikir cukuplah, Alhamdulillah saya pun telah merencana kehidupan dengan elok dari segi properties, simpanan, pelajaran anak dan sebagainya. So saya rasa is a time untuk saya bersara. Saya tidak mahu untuk melalui cabaran-cabaran yang bagi saya masa tu saya tak mampu untuk melaluinya kan. Saya hanyalah manusia, walaupun orang kata I'm a good business person, this and that, tapi sampai satu tahap kita perlu menilai kembali diri kita, usaha kita masa depan. Dan seandainya kita merasakan keputusan untuk kita exit, sama ada selamanya atau untuk sementara, kita tak tahu, adalah yang terbaik, lakukan. Saya masa tu membuat keputusan berdasarkan satu perkara. Suami saya kata sebelum cash money or savings, property yang we have kept so far, sebelum we eat out our own cash, so kita bersara, kita stop. So itu adalah cabarannya. Kalau yang lain tu, kalau masa saya buat spa, Serenity Spa kan, Serenity Spa ni saya ingat saya dapat lebih kurang 10 awards every year. Daripada tahun pertama saya dapat, every year Serenity Spa diberikan pengiktirafan dan award, sehinggalah pada 2008 saya mendapat award Spa of the Year, tokoh spa lah, seperti itu. Hanya beberapa orang lah saya ingat sebelum saya, Tan Sri Francis Yeo, dan saya dapat. Lepas pada tu saya rasa dah tak pernah dibuat award tu. Cabaran terbesar untuk Serenity Spa tak banyak, tapi kadang-kadang menjadi satu sikap peniaga kan. Kalau dia nampak seorang dua berjaya, so it inspired ramai orang akan buka. So zaman saya buka spa tu, tiba-tiba pun lepas tu ramai yang buka, tapi dia tidaklah mengganggu, tidak seperti mana fashion muslimah, orang tidak main harga dan sebagainya. Tetapi managing, kelemahan saya boleh buka bisnes, menjadikan bisnes tu sangat berjaya di awal-awalnya, tetapi kelemahan saya lah, cabaran terbesar saya adalah managing, kerana banyak cawangan di outstation kan. So walaupun you lantik managers, this and that, tetapi
dan ada beberapa kes kan, orang-orang yang kita harapkan untuk visit outstation untuk menjaga kewangan kita pun kadang-kadang tidak amanah, so saya ni senang je bila saya buat bisnes. Bila saya telah melalui satu fasa, saya dah berjaya, saya dah buat collection of money, balik modal dah ada untung, so selepas beberapa tahun kan, kalau saya rasa bisnes itu lebih mendatangkan banyak masalah kepada saya dah tak mahu, orang kata, live with certain problems yang difficult for me to change, saya exit. Prinsip saya mudah, saya pastikan perniagaan saya buat tu mesti berjaya, mesti telah balik modal, mesti saya telah menjana certain pendapatan yang I am happy with that, so tapi semakin lama kalau saya ada beberapa masalah baru yang timbul yang saya rasa susah saya nak solve disebabkan faktor jarak, faktor usia dan sebagainya, dan exit from the business, for me it does not matter because you can always start other business again, mungkin different businesses, because kadang-kadang masa bertukar, cara kehidupan bertukar, peluang bertukar, so I don't believe that kalau you ada satu masalah yang susah untuk dirungkaikan, you mesti live with that forever and make yourself suffer. So that is not me. In business, kalau saya rasa saya tak boleh mencapai jalan keluar, dia akan drag saya untuk masa yang lama dengan masalah yang sama, so I exit out. Tapi exit dengan cara yang berhemah, dengan cara yang betul, habiskan kontrak. So kalau you menyewa kedai, pastikan you return it back as where it is basis, seperti mana yang kita tanda tangan. So insyaAllah peluang lain sentiasa ada. So cabaran dalam dunia bisnes ni bagi saya tidak akan berhenti, selagi mana you are in business. So jika kita punya kemampuan untuk menangani cabaran itu, berjuanglah, kerana kita tidak akan berjaya di dalam bisnes jika kita tidak berjuang. Tetapi pada saya, apabila anda telah berjuang sampai satu masa anda masih tidak melihat adanya jalan keluar kan kepada sesuatu masalah itu, jika anda mahu untuk stop that business, by all means you boleh stop, or you can venture in other businesses. Sebelum you stop, prepare for this kan, to be closed and venture into other businesses. Tapi yang penting, pastikan bila kita buat bisnes, kita mesti ada homework yang cukup, so kita mestilah berjaya. Saya tidak menggalakkan you buat bisnes, you tidak berjaya, you tutup. You buat bisnes, you tak berjaya, you tutup. Kerana itu bukan hanya memakan modal kita, wang kita, tenaga kita, juga akan memakan psikologi kita. We will feel down. Tapi seandainya anda telah pun percaya, telah pun make money, dan ada masa pasang dan surut, anda telah melalui masa pasang itu dengan baik, tapi ada masa anda perlu melalui masa yang surut. So if you have to turn back kepada tanah besar dan menghentikan, it's okay. Itu pada pendapat saya kan. Business opportunity akan selalu ada, insyaAllah.